teknik dan terapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah kita tahu bagaimana cara untuk mengelak penyakit, iaitu dengan rehat dan tidur dengan baik dan juga makan dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk bab yang disebut sebagai terapi Al-Quran, yang menyatakan terapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana teknik Nabi untuk elak daripada penyakit. Ya, teknik Nabi untuk elak dan untuk merawat penyakit. Macam mana yang Nabi ajar pada kita. So, idola kita yang paling besar tak ada lain dah, memang Nabi SAW. Ceritalah apa pun, balik kepada Nabi SAW. Baik. Dalam kajian para ulama di muka ada 3 cara perubatan khusus sebelum dibuka pada cabang-cabang lain. Asas dia, ada cara, iaitu yang pertama, perubatan yang menggunakan ubat-ubatan alamiah, iaitu ubatan tradisional yang tidak memberi kesan sampingan. Okey, baik. 3 perubatan daripada apa yang Nabi tunjuk dalam kehidupan Nabi supaya kita dapat baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perubatan yang terdapat pada ubat-ubat alam, ya, ubat-ubat tradisi yang bila kita ambil dia tak bagi sampingan. Kita makan kurma, kita ambil madu, kita ambil habbatus sauda, kita ambil minyak zaitun, kita guna inai, kita guna air zam-zam. Bagi kita orang Melayu, kita ada daun bidara, kita ada, dan macam-macam. Ya, kita ada macam-macam. Ini perkara yang pertama sekali. Jadi cerita kita adalah cara teknik Nabi, teknik dan cara yang digunakan oleh Nabi SAW dalam merawat ni adalah yang pertama, perubatan alamiah. Ya, perubatan alami atau perubatan menggunakan ubat-ubat tradisi. Ubat-ubat tradisi bagi kita juga, orang Melayu juga banyak petua-petua tradisi yang tidak menyalahi syarak. Okey, tak ada masalah apa-apa. Kita ada macam-macam cara. Kita ada daun-daun yang cukup banyak. Dulu masa kita kecil-kecil, kalau luka atau koyak ni badan, kaki dan sebagainya, kita kena guna daun, pokok daun kapal terbang saja. Maka sebenarnya banyak. Kalau kita baca dalam hadis, kita nampak Nabi menggunakan alami, Nabi menggunakan tradisi untuk elak penyakit dan juga merawat penyakit. Seperti mana? Nabi makan kurma. Cuma salahnya kita Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa makan kurma ajwa, ataupun kalau tak ada ajwa lah, makan apa-apa 1 hari 7 biji, maka baginya Allah Ta'ala akan elak dia daripada penyakit-penyakit yang besar. Ya, penyakit-penyakit besar. Makan kurma 7 biji 1 hari, ajwa, tu kurma Nabi lah. Tapi kalau tak ada kurma Nabi, kita ambil lah kurma apa-apa sahaja pun tak apa. Ya, maka tapi sayangnya kita tidak makan kurma dalam hidup kita. Kita hanya mengambil kurma setelah kita sakit. Yang tu yang tak jadi. Yang tu yang tak jadi. Sepatutnya kita mengambil kurma ni sebagai makanan harian kita. Kurma ni dia tambah gula, dia tambah tenaga dengan cepat, begitu cepat. Sebab tu kita buka puasa, sunnahnya makan kurma 3 biji. Kenapa? Sebab 13 jam, 14 jam kita puasa, tenaga kita down. Maka ambil saja 3 biji, minum je beberapa teguk air, maka tenaga kita akan datang balik. Kan? Ini cerita kita. Maka sebab itu dalam perubatan yang pertama sekali yang Nabi ajar, perubatan apa? Perubatan yang menggunakan bahan alamiah atau bahan-bahan tradisi, seperti apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ni, bukan ciptaan kimia dan sebagainya. Yang tu dulu yang pertama sekali. Yang tu dulu, insya-Allah. Ya. Baik. Madu dah tentu ada disebut dalam hadis, disebut dalam Quran. Ya, ini cuma masalah kita bila nak makan madu, bila dah sakit baru makan. Akhirnya tambahlah kencing manis kita. Okey, baik. Seterusnya habbatus sauda. Habbatus sauda ni kalau kita kenal hadis, kita kenal lah dia. Okey, habbatus sauda
dia memang cukup, ya, cukup cantik. Minyak zaitun, memang Nabi SAW pesan dalam hadis, minyak zaitun ni cukup barakah, sebab minyak zaitun ni disebut dalam Quran. Maka Nabi pernah kata dalam satu hadis, Nabi kata campurkan dalam ketika masakan, masuk sikit minyak zaitun, dan kemudian ada yang boleh buat minyak rambut. Ini yang paling penting. So inai dah tentu, zam-zam dan sebagainya. Okey, baik. Manja Rosli, orang kencing manis tak boleh makan banyak Ustaz, atas nasihat doktor, 3 biji paling banyak. Ya, orang kencing manis, yang Nabi ajar makan 7 biji tu sebelum kena kencing manis. Ini yang masalah kita. Masalah kita adalah kita hanya cari sunnah, cari ubat setelah kita sakit. Kita tidak bergerak menjadi seperti mana latihan yang Nabi bagi, iaitu mengambil ubat sebelum kita sakit, ataupun prevention itu. Yang tu yang jadi yang silapnya kita. Okey, baik. Itu satu. Dan yang kedua, teknik yang Nabi ajar kepada kita adalah dengan perubatan menggunakan wahyu Allah, ya, iaitu ruqyah ataupun jampi. Okay. Selepas perubatan yang pertama, iaitu disebut sebagai perubatan bahan-bahan alam. Yang kedua, Nabi ajar kita perubatan menggunakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni lafaz daripada Al-Quran atau lafaz daripada jampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya, jampi tu bukan nang butinang kui butikui. Ya, jampi itu harus datang dan sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perubatan yang kedua. Perubatan yang pertama, alam, bahan-bahan yang Allah jadikan di alam ni, yang dia tak bagi kesan apa-apa melainkan sihat, kesan sampingan tak ada. Perubatan kedua, guna jampi dan wahyu. Jampi tak salah. Ya, Al-Qardawi sebut dalam kitab Al-Fatawa Mu'assarah, dia bagi tahu bahawa jampi pada hakikatnya kalau dia orang Arab, dia yang terbaik, dia menggunakan kita kena menggunakan hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Kalau kita orang Melayu, jampi mesti jampi yang difahami, yang tidak menyalahi syarak. Saya ingat semalam ketika saya live program Tanyalah Ustaz, saya dah sebut dalam hal-hal jampi menjampi ni, jampi yang terbaik adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jampi dia? Jampi dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa jampi yang terbaik? Jampi dia bismillahirrahmanirrahim. Apa jampi yang terbaik? Jampi yang terbaik adalah alhamdulillah. Ini banyak benda ni yang perlu kita faham, ya, menggunakan wahyu Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya. Allah kata, dan telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, ubat, rawatan dan pengobatan, ya, untuk orang beriman, wa rahmah, dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, untuk kita apabila kita sakit, maka perkara pertama sekali lah, bila kita ditimpa sakit lah. Kalau tak sakit tu alhamdulillah lah. Tapi bila kita sakit ni, kita kena buat apa? Kita kena paling tidak, bila kita terima kesakitan, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, jadi kita penting lah dalam hal ni, penting kita nak guna jampi. Dan jampi, syarat guna jampi tu, yang pertama, jampi tu datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, ya, datang daripada sunnah Nabi. Dan jampi itu datang daripada Al-Quran yang difahami melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita baca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah, ya, untuk mengelak daripada kejahatan setan, ya, daripada ayat 1 sampai 4, ayat 255 sampai 257, ayat 284 hingga 286. Contoh. Kemudian bila Nabi
bila ada orang sakit, maka Nabi doakan dia, la ba'sa, insya-Allah tahurun. Jangan risau, insya-Allah akan disucikan, akan disembuhkan, ya. Ada doa-doa. So itu kena faham. Saya ulang balik teknik rawatan yang Nabi ajar, yang pertama menggunakan bahan alam. Bahan alam. Kita kat Malaysia ni macam ada air kelapa, ada macam-macam lah, kata boleh minum dengan penuh kebaikan zat dia dan sebagainya. Yang kedua, rawatan yang ditunjukkan oleh Nabi adalah rawatan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak belajar dalam bab rawatan ni, boleh beli kitab At-Tibun Nabawi. Ya, kitab At-Tibun Nabawi, rawatan mengikut cara Nabi, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini penting. Dan yang ketiga, mengabungkan kedua cara tersebut. Ya, mengabungkan kedua cara tersebut. Apa cara dia? Yang pertama, bila sakit, kita doa. Kemudian kita tengok ada perubatan dari sudut alami. Kita boleh ambil pokok-pokok, daun-daun dan sebagainya, maka kita boleh guna yang tu untuk rawatan. Ya, maka gabungkan. Sebab tu kalau kita tengok sunnah Nabi SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan harapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal. Dalam semua hal. Ini 3 bentuk. Ya, 3 bentuk. Kita tak masuk lagi di dalam rawatan klinikal moden. Kita tak masuk lagi. Itu pun sebahagian daripada usaha kita. Cuma hari ni kita nak tengok, inilah ulama menyatakan kepada kita bahawa kajian berdasarkan kepada petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merawat menggunakan bahan alam. Okey, bahan alam. Yang kedua, Nabi menggunakan ruqyah. Ya, Nabi menggunakan ruqyah. Nabi jampi, Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kan? Jadi kemudian Nabi SAW juga akan jampi. Ada ketika Nabi jampi, macam mana Nabi jampi? Nabi baca simple. Ya, Nabi baca dengan simple. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nabi ulang 3 kali. Ya, kemudian Nabi doa lagi dan sebagainya. Sebab yang ni kita akan belajar dalam bab lain. Itu bab wahyu. Dan ketiga adalah menggabungkan wahyu doa kita dan juga dengan usaha kita mencari perubatan. Apabila kita sakit bengkak contohnya, kita pergi dekat dalam hutan, kok ada daun-daun yang orang tua-tua kata daun ni sangat baik. Ambil daun tu, layu, letak kat tangan kita dan sebagainya, dan seterusnya. Kita bacalah paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, baik. Jadi ada doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kena faham 3 bentuk cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak sampaikan untuk semua. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran kepada kita seharusnya mencari obat terlebih dahulu, kemudian diiringi doa dan ruqyah yang sabit dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Okay. Rasulullah mengajar kita bila sakit cari obat. Hari ni salah faham kita, bila sakit pergi cari ustaz. Cari ustaz minta air. Okay. Dan sikit-sikit jampi air, sikit-sikit jampi air, sikit-sikit jampi air. Bukan. Memang ada sebahagian daripada rawatan menggunakan air, tapi bukan semua rawatan menggunakan air. Memang ada Nabi pernah baca pada air, tapi setiap kali sakit Nabi pesan kepada sahabat cari obat, dan kemudian tambahlah dengan bacaan kita. Contoh, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia datang dalam hadis sahih. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, abang aku sedang sakit perut, memulas-mulas, sakit yang sangat kuat. Bagaimana cara untuk mengobatnya?
Nabi SAW tak kata, okey bawa nak mai air bawa sini aku nak jampi. Tak, Nabi tak kata gitu. Nabi kata, beri abang kamu minum madu, ya, minum madu pada setiap pagi, setiap fajar. Jadi minum madu 1 sudu pagi, 1 sudu. Masuk hari ketiga, hari keempat tak baik lagi. Maka dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, perut abangku belum baik lagi. Maka Nabi SAW kata, perut abang kamu berbohong dan berdusta. Kenapa? Apa maksud berdusta? Perut tu diisi makanan yang melampau daripada had penerimaan perut. Sebab itu perut dia sakit, sepatutnya makan ubat, madu tu, telan madu 3 pagi boleh akan sihat, tapi tak boleh. Maka dia terpaksa telan madu sampai 7 pagi. Nah, ini sunnah Nabi. Bila siapa yang sakit perut, bila siapa yang ada angin dalam perut, atau siapa-siapa yang apa-apa penyakit yang ada dalam perut ni, maka sebahagian daripada cara dan petunjuk Nabi adalah mengambil madu setiap pagi pada waktu fajar sebelum makan apa-apa, 1 sudu. Ulang 1 sudu, 1 sudu dan sebagainya. Ini cara yang terbaik. Okey, baik.